Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sosna Birma akan membentangkan tajuk Amalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam kalangan pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Kota Kinabalu. Kajian ini dijalankan bersama dua orang rakan, iaitu Fadli bin Macho, Kolej Komuniti Tawau, dan Nur Anggriani binti Nurjah, Politeknik Kota Kinabalu. Pembentangan kajian ini meliputi pengenalan, objektif kajian, hipotesis kajian, sorotan kajian, metodologi, hasil kajian, perbincangan, dan kesimpulan. Kemahiran berfikir aras tinggi atau KIBAT merupakan salah satu kemahiran penting dalam mendepani tuntutan dan cabaran abad ke-21 dalam era industri 4.0. Penekanan KIBAT dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi utama untuk menghasilkan graduan yang berketerampilan dan mampu berdaya saing secara holistik bagi meningkatkan kualiti kendiri. Bahagian pembangunan kurikulum KPM 2014 menjelaskan bahawa KIBAT merupakan proses yang melibatkan pemahaman, aplikasi, sintesis, analisis, penakbulan dan penilaian ketika menyelesaikan sesuatu masalah, membuat keputusan, mencipta dan menghasilkan inovasi. Kajian 2010 dalam Q dan Hamad 2018 menyatakan bahawa sistem pendidikan sesebuah negara menjadi intipati utama dalam penguasaan ilmu dan kemahiran yang dimiliki warga negara tersebut. Sejajar dengan itu, transformasi kualiti pendidikan di negara ini telah dirombak dan dinaik taraf untuk penekanan KIBAT dalam kurikulum secara bersepadu. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan KIBAT dalam kalangan pelajar aliran pendidikan teknik dan vokasional di Politeknik. Penerapan KIBAT dalam pendidikan Tibet akan meningkatkan pembentukan kendiri yang positif dan selanjutnya melengkapkan pelajar dari aspek kemahiran teknikal. Hal ini adalah disebabkan KIBAT akan menjana pemikiran pelajar Tibet untuk menjadi kreatif, kritis dan inovatif sebagai pekerja mahir dalam dunia pekerjaan sebenar. Justru objektif kajian ini ialah pertama, mengenal pasti tahap amalan KIBAT dalam kalangan pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Kota Kinabalu melalui pengajaran dan pembelajaran, dan kedua, mengenal pasti kepentingan KIBAT dalam menyelesaikan masalah dalam penghasilan projek pelajar. Selanjutnya, sorotan kajian. KIBAT adalah salah satu kemahiran yang boleh dipindah milik dalam berkembangnya proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah maupun institut pengajian tinggi. King dan rakan-rakan 1997 dalam Suryani, Mariah dan Kumarasari 2020. KIBAT merupakan suatu proses yang melibatkan seseorang menerima maklumat baru, kemudian mengaitkan maklumat tersebut dengan maklumat sedia ada. Seterusnya, maklumat tersebut diperluaskan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Farah Fatin dan Lizawati 2022 menyatakan KIBAT mendorong pelajar lebih kreatif dan kritis untuk pertukaran idea dalam kumpulan bagi penghasilan produk baru. Kajian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti penguasaan KIBAT dalam kursus penghayatan etika dan peradaban dalam pembelajaran berasaskan projek di Politeknik Muka, Sarawak. Perbincangan dan sumbangsaran idea dalam kumpulan berkaitan penghasilan projek secara tidak langsung menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berbentuk kolaborasi kerana aktiviti tersebut memerlukan pelajar mengaplikasi KIBAT. Manakala Muhammad Farid 2022 pula menyatakan kajian yang bertujuan mengenal pasti penerimaan pelajar dalam amalan KIBAT melalui kursus MPU 23052 Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam mempunyai tahap pengetahuan, sikap dan kesejahteraan pelajar yang tinggi di Politeknik Sultan Idris Shah, Selangor. Hasil kajian menunjukkan bahawa penerapan KIBAT mengaktifkan minat pelajar dan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Di samping itu, pensyarah juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan aplikasi KIBAT dalam kalangan pelajar. Nur Izzati dan Muhammad Effendi 2022, kajian ke atas 86 pelajar program teknologi di Kolej Vokasional sekitar Negeri Sembilan.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap amalan kebat dalam kalangan pelajar berada pada tahap sederhana dengan purata skor min melebihi 3.50 untuk setiap domain kajian. Jelas di sini bahawa para pelajar di kolej vocasional masih mempunyai tahap amalan kebat yang rendah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kekangan yang dihadapi perlu diatasi dengan segera untuk mengoptimalkan kaedah pembelajaran yang seiring dengan perkembangan era digital dalam pendidikan. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian tinjauan berbentuk kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal sidik dan ujian berdasarkan data mentah yang diperoleh. Borang soal sidik dalam format Google Form telah diedarkan kepada para pelajar program diploma Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Kota Kinabalu. Populasi ialah pelajar program diploma di JKE sesi 2 2022-2023 seramai 527 orang. Teknik persekutuan rawat mudah digunakan. 219 responden terlibat dalam kajian ini. Penentuan saiz sampel rawat bagi kajian ini adalah merujuk kepada Cohen et al. 2007 yang menjelaskan bahawa penyelidikan sains sosial mempunyai ketetapan aras signifikan kurang daripada 0.05 dengan aras keyakinan sebanyak 95%. Instrumen kajian ini mengadaptasi borang soal sidik yang mempunyai 16 item soalan dalam kajian Nur Izzati dan Muhammad Effendi 2022 dengan memberi fokus kepada 3 konsep kajian, iaitu yang pertama, keupayaan berfikir aras tinggi, kedua, kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif, dan ketiga, kemahiran berfikir secara kritis dan menakut. Kajian rintis melibatkan seramai 30 orang pelajar yang mempunyai ciri yang sama dengan sampel sebenar telah menjawab instrumen kajian dalam tempoh antara 10 hingga 15 minit. Kesahan item soal sidik telah disemak oleh 2 orang panel penilai untuk memastikan konsep kajian ini mewakili aspek yang dikaji. Hasil dapatan kajian rintis menunjukkan bahawa soal sidik amalan kemahiran berfikir aras tinggi mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu 0.943. Justru dapat disimpulkan bahawa instrumen kajian sesuai digunakan untuk mengukur tahap amalan kebat. Berdasarkan skor nilai alfa kerombak dalam jadual 1, item soalan setiap konsep boleh diterima kerana julat skor nilai alfa boleh diterima adalah antara 0.71 hingga 0.99. Bond dan Fox 2015. Pesan dan perbincangan kajian. Berdasarkan jadual 2, jumlah responden yang terlibat adalah seramai 219 orang yang terdiri daripada 158 orang lelaki, 61 orang perempuan. Seterusnya, kebanyakan responden berketurunan Bumi Putera Sabah, iaitu 147 orang, 37 orang Melayu, lain-lain keturunan 17 orang dan 10 orang Bumi Putera Sarawak. Pelajar peringkat diploma JKE Politeknik Kota Kinabalu yang melibatkan seramai 151 orang program DEE, 39 orang program DTK dan 29 orang program DEP. Jadual 7 menunjukkan analisis keseluruhan skor min yang merangkumi ketiga-tiga konsep kajian. Analisis kajian menunjukkan bahawa skor min keseluruhan konsep kajian adalah tinggi dengan nilai min 4.14. Hal ini menjelaskan bahawa tahap amalan kebat dalam kalangan pelajar JKE di Politeknik Kota Kinabalu adalah tinggi, meliputi aspek kemahiran, keupayaan berfikir aras tinggi, berfikir secara kreatif dan inovatif, serta berfikir secara kritis dan menakul. Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Farah, Fatin dan Lizawati 2022 yang mendapati penguasaan kebat dalam kalangan pelajar Politeknik Muka Sarawak melalui pembelajaran berasaskan projek adalah tinggi dengan skor min 4.32. Secara tidak langsung, ini menjelaskan bahawa elemen kebat diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran menerusi tugasan projek dalam kursus penghayatan etika dan peradaban.
Keputusan analisis ujian T sampel tidak bersandar menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan min ketiga-tiga konsat, iaitu keupayaan berfikir aras tinggi T sama dengan 0.325, kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif T sama dengan 0.386, dan kemahiran berfikir kritis dan menakul T sama dengan 0.869 berdasarkan jantina seperti yang dinyatakan dalam jadual 8. Oleh itu, hipotesis null yang pertama telah diterima kerana skor min amalan ketiga-tiga elemen K4 ini adalah sama antara pelajar lelaki dan perempuan. Hasil analisis ujian T sampel tidak bersandar ini selari dengan kajian Loh dan Ahmad 2022 untuk mengenal pasti impak pengajaran flip classroom dalam meningkatkan kebat melibatkan 72 orang murid bagi mata pelajaran sejarah di Bintulu, Sarawak. Dapatan kajian menunjukkan tiada perbezaan min T sama dengan 0.923 amalan kebat dalam murid mengikut jantina sama ada dalam kumpulan kawalan maupun kumpulan rawatan. Hal ini menunjukkan bahawa responden kajian dalam kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan mempunyai tahap kognitif yang sama terhadap amalan kebat dalam pembelajaran. Jadual 9 menunjukkan keputusan hasil ujian korelasi Pearson antara konsep kajian dalam meningkatkan tahap amalan kebat dalam kalangan pelajar. Hasil analisis melaporkan bahawa nilai koefisien antara keupayaan berfikir aras tinggi, kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif serta kemahiran berfikir kritis dan menakul adalah signifikan dengan hubungan linear positif yang tinggi. Justru, hipotesis null yang kedua ditolak kerana terdapat hubungan signifikan antara ketiga-tiga konsep untuk meningkatkan tahap amalan kebat dalam kalangan pelajar. Chai, Sahlan dan Sahimah 2022 menjelaskan bahawa terdapat hubungan positif dan signifikan antara penguasaan amalan kebat dengan efikasi kendiri para pelajar. Bandura 1994 dalam UNO 2018 menyatakan bahawa efikasi kendiri bertindak sebagai penentu seseorang individu itu untuk merasa, berfikir, memotivasi diri dan berperilaku. Justru dapat disimpulkan bahawa pengetahuan dan kemahiran kendiri pelajar dalam kebat meningkatkan tahap amalan kebat dalam pembelajaran. Kesimpulan kajian ini merangkumi kemahiran berfikir aras tinggi memainkan peranan penting dalam penguasaan pembelajaran para pelajar. Analisis kajian ini menunjukkan bahawa tahap amalan elemen kebat adalah tinggi dalam kalangan pelajar Diploma Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Melalui kebat, pelajar boleh mengaplikasi kemahiran ini dalam penghasilan produk atau projek pelajar yang mempunyai ciri kreatif dan inovatif. Di samping itu, para pendidik juga perlu mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mengaplikasi teknologi agar elemen kebat dioptimumkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian lanjutan untuk impak amalan kebat boleh diperluas lagi untuk memastikan para pelajar mampu mengamalkan pemikiran aras tinggi dalam pembelajaran TVET. Demikianlah pembentangan daripada saya. Sekian dan terima kasih.